بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو حبيبه وصفيه خليله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ada soalan yang ditanyakan tentang bagaimanakah seseorang itu perlu adanya hubungan yang kuat dengan gurunya, lebih-lebih lagi guru yang membimbing ke ilmu kerohanian, ataupun yang difahami bagaimana membina kekuatan hubungannya dengan gurunya yang membimbingnya kepada jalan kebenaran, ataupun tambahan lagi membimbingnya ke jalan as-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun juga yang difahami membimbing hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini lebih kepada kerohanian, batiniyah, jiwa, pemikiran, hati, perasaan, termasuk juga emosi. Disebabkan itu semua adalah sebahagian pada sifat an-nafs, sifat jiwa. Hanya Islam saja yang mengajar melalui ilan dasarnya, sedangkan agama lain mengajar akan ilmu-ilmu ini melalui kajian, pemikiran, dan mereka tidak mempunyai dalil. Disebabkan rujukan kita dalam Islam adalah Al-Quran dan juga Sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menolak baginda Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah guru yang terbesar dalam membimbing umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan juga batin. Hanya sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dengan qiyas, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Quran. Jadi mustahil seseorang itu perlu belajar sendiri. Apabila disebut belajar, maka perlu ada gurunya. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guru bagi Nabi adalah Allah. Ada kalanya dengan perantaraan Jibril alaihi salam, ada kalanya tanpa perantaraan Jibril alaihi salatu wassalam. Ilmu yang ada perantaraan Jibril alaihi salatu wassalam itu ilmu yang perlu disebarkan. Nabi perlu bagi tahu kepada umatnya. Tetapi ilmu yang langsung daripada Allah Subhanahu wa taala, ada ilmu yang mana Jibril alaihi wasallam juga tidak diberi ilmu itu, tidak memilikinya dan juga mengetahuinya. Ada kalanya ilmu Jibril tahu, Nabi pun tahu, sama-sama tahu. Ada juga ilmu yang mana Jibril tahu, Nabi tidak tahu. Ada juga ilmu yang mana Nabi tahu, Jibril tidak tahu. Ada juga ilmu yang membawa diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi lebih kenalnya Allah berbanding malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kenapa Nabi lebih kenal Allah? Sebab diri Nabi adalah seorang insan, manusia. Jibril alaihi wasallam dirinya sebagai malaikat daripada cahaya. Berbeza. Malaikat tidak mukallaf, manusia itu mukallaf. Yang merasa sakit, Rasul. Yang merasa sesuatu, yang hidup, yang berjihad, yang berperang, yang dua kakinya berada di atas tanah, dia tidur, itu adalah Rasulullah. Kerana dia manusia. Tapi Jibril alaihi wassalam
Dia tidak merasai demikian, bahkan tidur pun tidak. Berbeza. Apapun di sini pada usulnya, seseorang apabila mahu menjadikan hubungan yang kuat dengan gurunya, khususnya dengan guru yang membimbingnya kepada kerohanian, tidak lain melainkan hendaklah dia mempunyai keterikatan hati dengan gurunya itu. Ulama mengajar kita dengan cara ada ikatan melalui hati terlebih dahulu. Seperti mana contoh? Kita dengan Imam Syafi'i, adakah perbezaan dia pada zaman? Ada perbezaan lagi ilmu, perbezaan lagi, ya Masya Allah, waliullah. Ada perbezaan lagi, Masya Allah, macam langit dengan bumi. Tetapi kita mencintai Imam Syafi'i melalui hati kita, walaupun kita tidak pernah melihatnya Imam Syafi'i. Dalam masa yang sama, Imam Syafi'i bukan sekadar guru di sudut fatwa dalam Islam. Imam Syafi'i seorang mujtahid mutlak, dia berfatwa dalam Islam, layak berijtihad. Lalu bagaimana kita membina kekuatan dengan Imam Syafi'i? Bukan dengan datang majlis ilmunya, kerana kita bukan satu zaman, tetapi melalui ikatan hati kita yang kuat dengan Imam Syafi'i. Maksudnya apa? Menjadikan Imam Syafi'i pada fatwanya dengan apa yang disebut, apa yang ditulis, apa yang diajarkan, apa yang disampaikan melalui kitab-kitab yang dibaca oleh ulama kita, menjadikan dia sebagai satu panduan. Begitu juga mencontohi akhlaknya Imam Syafi'i. Ia masyhur bagaimana Imam Syafi'i belajar ilmu, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, mencontohi bagaimana usahanya, mencontohi bagaimana mujahadahnya dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, hendaklah kita memandang mereka sebagai orang yang dipilih oleh Allah, orang yang diistimewakan oleh Allah melalui pilihannya. Seperti mana para Nabi Rasul semua adalah manusia pilihan daripada Allah, istimewa. Cahaya jalan dulu, baru mereka itu zikrullah. Itu para wali, para Nabi, para Rasul. Cahaya dalam hati, kemudian berzikrullah. Selain daripada mereka, nak kena zikir dulu baru datang cahaya. Itu kita, paling kurang kita gitulah. Itu yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadhkuruni adhkurkum. Kamu kena kuat ingat aku ingat kamu. Mulai kita mengingati Allah, lalu Allah mengingati kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui diri kita, dia cipta kita. Dia takdirkan buat kita macam-macam. Takdir zahir dan batin, ada takdir. Selain daripada itu, kita memandang seperti mana contoh Imam Syafi'i, walaupun kita tidak pernah sezaman dengan dia, kita merasai seolah-olah kita sedang belajar dengan dia melalui kekuatan hati kita dengannya. Imam Syafi'i telah wafat lebih 1000 tahun, tetapi tidak pernah wafat pada hati jiwa ilmunya. Lebih 1000 tahun ilmunya tersebar di timur dan barat. Banyak umat Islam selamat disebabkan ilmu yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Banyak umat Islam faham agama melalui usul yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Kitab Ar-Risalah, kitab usul fiqh. Kalau kita baca Quran, ada ayat hukum, lalu bagaimana kita nak mengkaitkan hukum? Ada wajib, disebut fardu, sunat, makruh, harus, haram. Itu 5 usul dalam hukum fiqh. Lalu adakah kita baca Quran kita boleh terus faham ini hukumnya apa? Allah perintah. Adakah hukum itu jatuh wajib?
Allah perintah fatahajjad nafilatan laka, kamu hendaklah bertahajud pada waktu malam. Jadi soalannya, Allah perintah kita solat tahajud malam-malam, hukumnya sunat ke, fardu ke, harus ke, makruh dengan haram? Tentulah tidak. Jadi di sini imam-imam tadi menjadi panutan kita, contoh daripada apa yang disampaikan untuk kita terus mengambil hukum mereka. Bila kita mengambil hukum yang difatwakan mereka, itulah maksudnya hati kita ada kekuatan, terikat dengan hatinya Imam Syafi'i. Ini salah satu contoh. Jangan kita beranggapan kita belajar guru yang masih hidup, kita sedang belajar juga dengan guru yang hatinya hidup walaupun jasad dan roh telah berpisah. Jangan kita beranggapan bahawasanya mereka itu sedang mati seperti mana orang-orang yang kita faham mati jadi bangkai dia, lebur dengan tanah. Tapi hendaklah kita fahami bahawa ilmu tidak pernah mati. Ilmu itu ada pada jiwa dia, pada hatinya, maka Allah memeliharanya. Ada di antara mereka ilmu itu tersebar, memberi manfaat pada umat Islam, sehingga dalam diri dia pun diberinya cahaya. Cahaya pada akalnya, kepalanya, bahagian kepala, roksun kepala dia, pada tangannya, pada kakinya, pada diri dia, hidup semuanya walaupun berada dalam barzakh. Akan tetapi mereka tidak pernah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Mereka ini jenazahnya tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabit daripada hati Rasulullah, para nabi, para rasul. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ulat-ulat tanah memakan mereka. Dan begitu juga orang yang dekat dengan Allah, sehingga ulama menyatakan orang yang hafal Quran juga termasuk, orang alim termasuk, orang-orang salih juga termasuk. Mereka dipelihara jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka dah mati lebih 1000 tahun dulu. Tidak dibinasakan oleh Allah kerana apa? Hatinya sedang hidup. Jadi itu salah satu contoh yang saya sampaikan. Jadi kembali balik pada soalan tadi, bagaimana kita nak membina kekuatan kerohanian dengan guru kita? Jawapannya bermula hati dulu, kuatkan dulu. Kuat maknanya hati ini mesti adanya kekuatan untuk benar-benar menerima apa yang dia sampaikan. Lebih-lebih lagi guru-guru yang membimbing pada kerohanian ini, tali menalinya, ilmunya, apa yang keluar pada lidahnya sampai pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah guru yang sebenarnya. Dia tidak berbicara atasku, akan tapi dia berbicara apa yang disabdakan oleh Rasul. Soalan ada, Nabi telah jawab dulu, lalu disampaikan kembali dengan apa yang ditanyakan pada zaman Nabi, lalu dijawab. Itulah seorang guru. Bukannya dia menjawab atas peribadinya lalu meninggalkan apa yang dijawab Nabi dulu. Sedangkan kita rujukan dalam menjawab soalan Islam ini tidaklah melainkan Quran dan Sunnah, bukan melalui rujukan kepala otak kita, pemikiran kita, pendapat kita, rasa kita. Itu dilarang. Jadi maksudnya tidak lain melainkan adalah dengan mengikat hati dengan hati mereka. Sama ada dia mereka itu masih hidup ataupun telah meninggal dunia sekalipun, tapi ada dia hati yang diikat dengan hati mereka, dengan cara mencintai mereka, kasih kepada mereka. Jiwa ini perlu ada, hidup dengan kasih terhadap ulama-ulama, para wali, orang yang bertakwa, orang yang salihin, orang yang mengajar ilmu kepada kita. Perlu kita membina hati kita agar tidak lain kita akan mendapatnya ilmu yang memberi manfaat daripada mereka walaupun mereka dah wafat lebih 1000 tahun. Istimewanya dalam Islam disebabkan kita mempunyai guru walaupun guru itu telah wafat. Kalam ulama-ulama tasawuf, mati itu hanya perpisahan roh dan jasad.
ilmu mereka tak mati. Contoh tauladannya ada pada mereka tidak mati. Akhlak mereka tidak mati. Apa yang mereka ajarkan memberi manfaat, makna tidak mati. Imam Syafi'i dah wafat lebih 1000 tahun. Kitab dia dicetak. Tak pernah orang kata stop dah daripada ciptakan Imam Syafi'i punya kitab sampai hari ini. Lalu diterjemahkan daripada berpuluh-puluh bahasa. Itu maksudnya kehidupan. Itulah maksudnya guru yang sebenar. Lalu begitu juga guru yang sebenar yang ada bersama dengan kita tidak lain, iaitulah yang membimbing kita melalui hati kerohanian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalan yang lain ditanyakan, bagaimana kalau sekiranya seseorang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala al-ikhtiyar, pilihan, lalu dalam banyak-banyak pilihan, manakah pilihan yang terbaik cara untuk mendekatkan diri kepada Allah? Adakah patut aku perlu beruzlah? Bahasakan aku mana kita lah. Uzlah ni makna asingkan diri pada manusia, ataupun tidak perlu mengasingkan diri pada manusia, melainkan berjamaah, berkumpul dengan mereka. Bila kita dah faham agama, antara kefahamannya adalah kita mahu Allah, kita mahu hampir dengan Allah, kita mahu dapat redha Allah, kita mahu dapat rahmat Allah. Kita banyak dosa, kita mahu mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kaedah dan jalannya ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, perlu ke beruzlah, menyendiri diri daripada berkumpul dengan manusia, ataupun perlu berkumpul dengan cara berkumpul dengan manusia. Itulah cara yang terbaik untuk kita menghampirkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita lihat, adakah di antara para sahabat Nabi yang mahu berpisah dengan Nabi? Kita tidak menjumpainya. Apa maksudnya? Para sahabat Nabi dah diberi kefahaman tentang Islam. Mereka semua adalah orang yang faham, mahu hampir dengan redha Allah. Hanya soalannya, adakah mereka beruzlah? Itu cara mereka menghampirkan diri dengan Allah. Adakah mereka pisahkan diri mereka pada solat jamaah, lalu mereka pun solat seorang-seorang di rumah? Adakah dengan solat seorang-seorang di rumah itu cara terbaik dalam menghampirkan diri kepada Allah? Itu soalan yang istimewa, soalan yang baik untuk kita sama-sama perhatikannya. Dua pilihan, walaupun memang banyak pilihan, tapi di sudut usul tu kadang-kadang betul kita kena menyendiri. Macam perompak pencuri, mana hidup berjemaah, dia kena sembunyi-sembunyi. Lebih-lebih nama dia dah naik, polis mencari dia. Takkan dia mari sana sini sehingga munculkan diri dia. Dia perlu menyorok. Uzlah juga tu menyendiri. Tapi kalau orang itu tidak faham agama, takkan dia nak beruzlah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kamu tanya kepada ahli zikir, ulama, kata ulama tafsir, kalau kamu tak tahu. Ini menunjukkan waktu itu tidak boleh beruzlah. Lalu apa yang dijawab oleh ulama kita? Saya menjawabnya kembali. Sebenarnya dua-dua pilihan ini perlu bergerak. Ada kalanya perlu beruzlah, menyendiri. Ada kalanya perlu berjamaah. Antaranya kita perlu beruzlah, yakni menyendiri daripada orang yang mana dia tidak dapat ajar apa-apa kepada kita, tak dapat memberi manfaat kepada kita. Lalu uzlahlah kita daripadanya. Kita tak perlukan dia kerana dia tidak dapat memberi apa-apa manfaat kepada kita. Hanya kita tidak perlu membencinya dan mencelanya. Hanya kita boleh pisahkan diri kita dengannya. Lebih-lebih lagi kata ulama,
pada rukun uzlah yang sehingga diizinkan bagi kita menyendiri adalah kita tidak dapat ajar dia sesuatu, seperti mana dia pun tak dapat ajar kita sesuatu. Kita tidak dapat memberi manfaat kepada dia, dia pun tidak dapat memberi manfaat pada kita. Maka uzlah saja, menyendiri saja daripada orang itu kerana tak dapat manfaat sesama. Seperti mana juga dalam kalam tasawuf, dia tidak dapat memberi bimbingan kepada kita, lebih-lebih lagi bimbingan kerohanian. Seperti mana kita pun tak mampu untuk memberi bimbingan kerohanian kepada dia. Maka beruzlahlah. Akan tetapi itu pilihan yang pertama, uzlah. Pilihan yang kedua, kita kena berjamaah. Mengapa agaknya? Kerana kita mendapat manfaat hasil daripada jamaah. Seperti mana salat, majlis ilmu, majlis zikrullah, wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa, tolong-menolonglah sesama kamu atas dasar kebaikan dan juga ketakwaan. Maka ini bukan uzlah, ini berjamaah. Alaikum bil jamaah, kata Nabi, wa iyyakum furqah. Hendaklah kamu hidup berjamaah, jangan kamu berpecah belah. Masalah uzlah apabila tidak kena pada tempatnya. Kita tanya seseorang, awak nak pergi mana? Saya nak beruzlah. Di mana uzlah ada? Atas gunung sana. Wah, atas gunung tu tak ada penduduk, tak ada orang. Dia nak pergi uzlah, pergi dia sorang-sorang. Kononnya dengan uzlah cara demikian dapat mampirkan diri kepada Allah. Lama sangat orang kampung tunggu, tak pulang-pulang. Ahli keluarga pun kebimbangan, kerisauan dan kesedihan. Risau, takut. Kerana apa? Anaknya tak pulang-pulang kerana mahu beruzlah. Lalu mulalah orang kampung mencarinya, naik atas gunung bukit sana. Tengok-tengok dah tinggal rangka. Kenal dia sebab jam dia pakai ada. Kenal dia sebab pakaiannya memang itu pakaian waktu dia naik gunung tu. Lalu oleh kerana itulah dalam Islam jangan sampai peringkat orang tak tahu dia dah mati, atau kita mati pun orang tak tahu. Uzlah punya pasal. Lebih-lebih lagi kisahnya adalah 2 hari tak balik rumah kerana anak kata nak pergi uzlah, nak dekatkan diri dengan Allah dengan cara uzlah. Mak pun tanya, mana kau belajar uzlah ni? Ada guru dekat surau, guru tasawuf, dia kata wajib beruzlah. Oh, saya nak uzlah mak. Saya mahu uzlah mama izinkan ya. Oh, tapi mama jangan lupa nak duit juga, nak beli bekalan. Orang mama kata. Seminggu tak balik, mama risau, minta orang pergi cari. Jumpa dalam perut ular sawa. Macam mana tahu? Potong ular sawa tu perut dia, jumpa dia dalam tu. Jadi oleh kerana itu dalam uzlah jangan sampai tergesa-gesa berbuat demikian, tapi hendaklah tergesa-gesa dengan jamaah. Kembalilah dia ke surau, ke masjid, belajar agama. Itu uzlah yang terbaik sebenarnya daripada menyendiri seorang-seorang, sakit seorang-seorang, ditelannya ular sawa. Kalau ditelannya satu jamaah, okey juga. Seorang-seorang. Apatah lagi dia seorang hantu. Dulu zaman dulu kan disuruh hantu susu. Macam mana? Dia seorang-seorang masuk hutan. Lepas tu balik, tanya mana kau pergi lama? Aku disuruh hantu susu gitu. Macam-macam cerita gitu. Muzur lah, macam mana kau boleh balik? Macam mana kau boleh balik? Aku kata susu kau tak sedap, aku nak balik kat susu mak aku. Oh, dia hantar balik dia. Hantu susu memang banyak susu katanya. Orang beritahu saya hantu susu banyak susu. Puting dia banyak, dia kata.
Orang bagi tahu, saya tak tahu. Saya sampaikan aja. Kalau kata ya, ya lah tu. Orang kata banyak puting dia. Bagi setengah orang itu istimewa tu. Dan kesimpulannya yang saya sebut secara ringkas adalah ada kalanya kita perlu beruzlah, menyendiri, tetapi bukan sampai membahayakan diri. Uzlah yang pertama dengan syarat-syarat tadi, kita tak perlu berjumpa dengan dia disebabkan dia selalu melukakan hati kita. Kita tak perlu nak bertemu dengannya kerana dia tak dapat beri apa-apa kepada kita, sehingga seperti mana kita pun tak dapat beri apa-apa kepada dia. Maka buat apa adanya pertemuan? Maka uzlah lebih baik. Akan tetapi pertemuan itu dengan ilmu, dengan agama, dengan kefahaman, dengan jamaah, maka bertemu dah seperti mana dalam solat jamaah. Kita perlu solat. Jangan sampai kita datang masjid surau lalu solat sendiri-sendiri pada ada jamaah. Jadi jangan Nabi SAW melarang. Seperti mana ada dua orang sahabat, dia masuk masjid, Nabi parti lah. Sebab Nabi memang suka parti umat dia. Allah suruh. Itu ada yang Quran. Iqamah, Nabi takbir, Allahu Akbar. Habis bagi salam, Nabi mandang makmum. Dua orang tu duduk tempat yang sama, bukan dalam saf. Lalu Rasulullah pun memanggil. Nabi bertanya, mengapa kamu tak solat berjamaah bersama kami? Ya Rasul, kami dah solat dekat rumah. Kami datang nak bertemumu, tapi kami dah solat dah. Nabi kata, apabila kamu melihat jamaah solat, maka hendaklah kamu ikut solat. Di sini dah ada hukum. Apa hukumnya? Seseorang dah solat fardu di rumah, lalu dia menemui jamaah di masjid, boleh saja dia solat sunat bersamanya. Tapi dia solat isyak. Saya dah solat isyak, solat sunat kena 2 rakaat saja. Tidak ada masalah untuk solat sunat bersama imam 4 rakaat. Seperti mana solat witir 3 rakaat, 2 salam atau 1 salam. Tidak ada masalah dalam hal tersebut. Bahkan kalau dia bijak, dia boleh saja niatnya solat ganti, solat qada. Dulu-dulu ada yang tak selesai hutangnya solat, maka solat 4 rakaat solat isyak yang qada, ataupun solat zuhur, solat asar. Tidak ada masalah pada syarat. Bahkan diperintah jamaah, jangan kosong dia. Selain daripada itu, atas jamaah dan bukan atas uzlah. Uzlah saya kena terus sampaikan. Ini tambahan. Kita kena berjamaah dengan ahli keluarga. Mak kita masih hidup, ayah kita masih hidup, kena berjamaah dengan dia. Maksud jamaah, berkumpul dengan dia. Ahli keluarga kita, saudara mara kita masih hidup, kita perlu berjamaah dengan dia. Bahkan Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayahku tidak ada, dia telah wafat ya Rasul, tapi bagaimana cara aku nak melakukan kebaikan kepada ayahku? Nabi kata, kamu berkawan dengan kawan ayahmu, sambung seperti mana ayahmu berkawan dengan fulan bin fulan baik, maka berkawanlah kamu dengan dia. Lebih-lebih pula mak kamu dah meninggal dunia, dia ada temannya, ada kawannya. Mak kamu mati umur 80, kawan masih hidup umur 80 juga. Lalu sambunglah kat situ. Mana tahu ada jodoh kan? Mana tahu ada jodoh dengan kawan mak tu. Sejodoh mak dalam barzah. Jadi Rasulullah mengajar kita begitu, sambung. Disebabkan dengan sambungan itu adalah jamaah. Itu yang diajar oleh Rasulullah SAW, termasuk ahli kerabat kita, paklong kita, paklang kita, sambung lagi. Kena berjamaah dan jangan jauh daripada dia. Jangan jauh daripada ahli kerabat kita. Apabila kita mendengar di antara mereka susah, bantu dia. Apabila kita mendengarnya, mungkin sepupu kita, anak saudara kita, anak pakcik kita memerlukan bantuan nak sambung belajar, bantu mereka. Itu jamaah.
Itu bukan uzlah. Seperti mana kata Imam Al-Haddad. Imam Al-Haddad dia kata, janganlah kamu ni kalau nak bersahabat lalu kamu pilih sehingga kamu pilih nak bersahabat dengan dia sebab dia itu ada nama lalu kamu kawan kerana nak nama. Imam Al-Haddad kata jangan bersahabat berkawan gitu. Apa maksudnya di sini? Oh, dia tokoh masyarakat, lalu kita bersahabat dengannya agar kita pun ada sedikitlah ketokohan bersama dengannya. Bukan diharamkan nak kawan dengan dia, tapi ada niat agar nama kita pun ada seperti mana nama dia pun disebut-sebut. Bahkan kata Imam Al-Haddad lagi, apabila kamu bersahabat, kamu perlu bersahabat secara berjamaah dengan orang-orang baik, mengajak pada kebaikan, ada ilmu pengetahuan, dan dia dapat memberi petunjuk kepada kamu, dan lebih-lebih lagi mengingatkan kamu tentang kelalaian kamu. Itu kenanya berjamaah, itu bukan uzlah. Maka terjawab jugalah berkaitan dengan perbezaan perlunya uzlah. Perbezaan perlu juga dengan jamaah. Soalan yang lain ditanya, bagaimanakah caranya untuk menyucikan diri kita daripada sifat yang mazmumah, sifat tercela? Seperti mana contoh sifat sombong, sifat ego, sifat dengki, sifat riak. Ini semua adalah mazmumah. Dia dicela dalam syarak. Seperti mana contoh orang sekiranya seseorang itu ibadah tapi dia sombong dengan ibadah, Allah bukan terima pun. Allah maha sombong, al-mutakabbir, al-kibriya, kerana dia bersifat mutlak atas keagungannya. Allah Subhanahu wa taala dia boleh berkata, aku yang menciptakan alam. Adakah salah? Tidak, benar. Tetapi apabila kita sendiri berlidah dengan lidah begitu, ataupun kita bercakap ni percakapan gitu, itu satu kesombongan. Macam ayah Bin dulu tak kisahlah, dia memang sombong pun, tapi dia bukan Islam. Dia kata apa? Saya lah yang menciptanya Hindu, cuma Hindu saya baru, ada Hindu lama. Oh, sombongnya cakap sampai orang cium kaki dia, minum air kaki, minum air kaki dia. Itu ada dalam video tu. Apa maksudnya di sini? Dia bukan Islam, kesombongan dia memang dah tak kesyirikan. Hanya dalam Islam tidak boleh demikian. Jangan sampai seseorang kata aku yang tumbuhkan pokok ni. Masya Allah, bukankah Allah yang menumbuhkan pokok? Kita hanya tanam, Allah yang menumbuhkan. Bila kita kata kita yang tumbuhkan, sombong kita. Lalu ulama-ulama tasawuf mengajar kita macam mana ya, cara kadang-kadang tersilap, terover pada lidah kita berbicara dengan kesombongan, keegoan. Itu sifat mazmumah. Lalu cara untuk menyucikan hati kita ataupun sifat daripada sifat mazmumah itu tidak lain, kita perlu menggabungkan dua perkara. Yang pertama ilmu dan juga amal. Ilmu dan amal yang menyelamatkan kita. Cara nak menyucikan hati tidak lain ilmu dan amal. Seperti mana contoh pakaian kita itu kotor, air ada, tapi kalau tak adanya bahan penyuci, kotornya tidak hilang. Kita sendiri faham kalau kita dah lasak sangat pakaian itu kotor, kita tak basuh itu, mereka mesti ada sabun dia. Kotoran degil tu tak boleh hilang, mereka kena pakai sabun fake buku zaman dulu. Dia kata kotoran degil begitu. Oh, banyak bukan manusia degil, kotor-kotor pun degil juga.
Yang hilangkan degil kita juga, tangan kita yang mengurus. Lalu itu contoh. Lalu memerlukan ilmu dan juga amal. Melalui ilmu kita dapat mengetahui hakikat sifat-sifat yang tercela. Yang pertama kena ingat melalui pembelajaran ilmu agar kita tahu ini perkara yang tercela. Ini mazmumah. Sombong ni semua Allah Subhanahu wa taala tidak mahu. Ego tidak mahu, riak tidak mahu, hasad dengki tidak mahu. Lalu Allah Subhanahu wa taala tak mahu, maka kita pun kena ikut tak mahu juga. Apa maksud di sini? Bila dah ada ilmu kita tahu Allah Subhanahu wa taala tidak mahu ini ada dalam diri kita. Makna nak menyucikan hati kita pada sifat-sifat ini tidak lain ilmu. Oleh kerana itu diperintah belajar ilmu. Lebih lagi bukan sekadar tahu sifat itu sifat mazmumah, akan tetapi kita kena tahu belajar sampai bagaimana sifat ini boleh terbentuk dalam jiwa manusia. Sebab apa agaknya manusia boleh jadi sombong? Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut Firaun tu sombong sungguh, tapi Allah cerita mengapa Firaun tu sombong. Qarun sombong dia, dan Allah cerita mengapa dia sombong. Itu ilmu. Bukan sekadar sombong mazmumah. Kita tahu tulis sifat-sifat mazmumah, tulis 5. Kita boleh seperti mana Yesus sebutkan tadi, sombong, ego, hasad, dengki, riak, contoh-contoh itu. Akan tetapi yang perlu kita kenal juga mengapa dia boleh terbentuk dalam diri manusia. Itu maknanya kena ilmu yang lebih dalam untuk mengetahuinya. Dan lebih-lebih lagi belajar sehingga perkara-perkara mazmumah ini menghalang kita untuk mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Sifat-sifat demikian. Bahkan bila seseorang tu sombong, lama-lama orang pun tak mau kawan dengan dia. Orang tu ego, tentu tinggalkan dia. Lebih-lebih lagi mereka adalah orang yang sering melakukan kezaliman. Orang tidak mahu berkawan dengan orang-orang yang zalim. Lalu kita kena tambah ilmu sehinggalah berhati-hati dengan orang-orang seperti itu. Itu ilmu. Yang kedua adalah amal. Maksudnya dia perlu mengamalkan sesuatu yang bertentangan dengan mazmumah. Bila dia mengamalkannya, sifatnya mahmudah sebab bertentangan. Lawan pada mazmumah adalah mahmudah, sifat yang terpuji. Lawan tadi adalah sifat yang tercela. Caranya adalah dia perlu beramal dengan sifat yang sebaliknya. Kalau sekiranya ego, maka dia perlu merendah diri. Kalau sombong, perlu merendah diri. Maka mengamalkannya dengan cara merendah diri. Orang yang riak, lalu dia kena ikhlas. Itu cara menyucikan jiwa diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Seperti mana contoh, dia merasai dia hebat, dia merasai dirinya istimewa berbanding orang lain. Bahkan boleh dikatakan dia nombor 1 lah. Oh, I'm nombor 1. Saya penyanyi nombor 1 sekarang ni. Tapi ambil dah balik sebab mak saya marah begitu. Datuk Siti tolong ambil balik ya penyanyi nombor 1 Malaysia sebab mak saya marah. Kata penyanyi dikatakan nombor 1 Malaysia. Saya bagi contoh. Tapi memang yang saya contohkan ni betul. Dia menyanyi, lepas tu dia kata dia sekarang ambil penyanyi nombor 1 Malaysia. Nombor 2 Siti Nurhaliza. Lepas tu datang mak dia, kau punya suara macam katak. Mak saya marah saya. Sekarang ni Datuk Siti tolong ambil balik nombor 1, saya jatuh nombor 2. Ui. Ini cerita betul. Betul. Lalu dengan amal tadi. Jadi sombong itu salah satu contoh yang saya berikan. Tidak lain, dia kena kembali balik pada hakikat diri dia. Kita dah belajar hakikat diri. Hakikat diri kita bukannya hebat.
Hakikat diri kita ni bukannya canggih. Hakikat diri kita ni bukannya agung. Hakikat diri kita ni adalah hina, lemah, busuk. Hakikat diri kita ni adalah seperti mana yang kita faham kalau matinya manusia betapa busuknya dia. Lebih busuk daripadanya bangkainya haiwan. Dikaji orang, ada haiwan yang mati jadi bangkai, manusia mati pun bangkai. Ada busuk ke? Dikatakan busuk manusia lama berbanding haiwan. Bertahun-tahun busuknya tak hilang. Ada orang buat kajian mumia dekat Mesir tu. Mumia Firaun tu tak tahu berapa ribu tahun. Dikatakan bau busuk ada. Orang kata lagi, ceritanya Kamar Tato, orang pergi ke kubur dia tu, bau busuk, bau bangkai. Orang yang mencintainya, bangkai pun bangkai asalkan aku sayang dia. Bagi orang yang tak suka dia, keluar balik, sangat busuk. Apa maksudnya di sini? Maksudnya tidak lain sebab dia tak kenal pada hakikat diri dia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kamu ni aku cipta lemah. Aku tak pernah kata kamu aku cipta dalam keadaan kekuatan. Kalau dikatakan kita dicipta oleh Allah dengan kekuatan, sila jangan makan seminggu. Kita tak minum air 3 hari pun boleh KO. Kita tak ada air, nak mandi pun dah huru-hara dah. Bukan saja tu, air tak ada, lepas tu berkadang elektrik terputus. Nak pergi beli air, toki air sendiri borong dia punya air, tak mau jual. Susah kehidupan manusia pada ketika itu, kerana tak mengenal hakikat diri dia. Allah Subhanahu Wa Taala kata hakikat diri kamu lemah. Lalu mengapa kamu nak bangga kata kamu kuat? Asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Awalam yara anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Apakah kamu tak tengok Allah yang cipta kamu, dialah lebih kuat? Kenapa kamu nak mengaku kuat? Tengok bila malaikat maut datang nak cabut nyawa, betapa adakah kamu mempunyai kekuatan untuk menghalangnya? Kita dikatakan kuat, cuba berlawan dengan nyamuk. Tengok, nyamuk tu 3 ekor je, tak boleh berlawan kita. Tepuk-tepuk tak kena padahal kita soalan. Sambil tepuk dia boleh injek kita lagi. Tepuk lagi tak kena, dia injek lagi. Padahal benda tu sangat halus. Lalu dikatakan di sini mana lebih kuat, nyamuk ke kita? Itu soalan. Oleh kerana itu salah satu cara untuk apa yang saya sebutkan tadi atas soalan yang atas jawapan ini adalah kembali untuk mengenal hakikat diri dia. Diri kita ini jijik, tengoklah lepas mati memang jijik. Orang tak mau. Adakah kita dengar orang mati dia nak simpan dalam rumah? Ada di antara kita siapa keluarga yang dia sayang, ini isteri, itu suami, adakah dia nak suami dia biarlah letak atas tilam tu? Tapi mak nanti busuk bangkai ayah tu, mak ayah jadi busuk mak. Ya ke? Kalau busuk kau pergi tanamlah. Tak mau dia. Walaupun dia tentunya sangat sayangkan dia. Ada satu tempat di Eropah, isteri dia mati sebab suami dah sayang sangat. Dia simpan dalam teh ais. Bila bawa keluar, walaupun dah beku, tetap busuk. Tetap busuk juga. Dia dah mati simpan dalam teh air, bau busuk tak hilang. Seperti mana yang pernah saya tafsirkan ayat zaman Bani Israel dulu, orang yang mana ulufan hadarul maut, ribu-ribu orang Allah pernah matikan mereka, mati sampai jadi bangkai. Datang seorang Nabi kesihan, Nabi ada mukjizat, doanya mustajab, dia nak pakai atas dunia, boleh. Orang mati boleh hidup dengan mukjizat. Dia doa kepada Allah, ya Allah kasihanilah mereka, hiduplah mereka balik. Roh masuk balik dalam tubuh, hidup ribu-ribu orang. Ini orang yang pernah rasa sakaratul maut dan mati sungguh, roh dia lagi cabut oleh Allah. Lalu
Ramai-ramai balik kampung sebab dia mati kat luar kampung. Kisahnya adalah dalam kampung keadaannya wabak, mereka takut, mereka keluar. Rupa-rupanya orang kampung yang tak keluar, hidup dia sihat, yang keluar tu mati. Sebab mereka beranggapan hidup macam tu nanti mati. Baik kami keluar yang itu yang mati. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan mereka balik kampung. Ini barulah hakikatnya cerita lagu balik kampung. Ini baru cerita balik kampung. Bukan hari raya punya lagu. Balik kampung, lepas tu balik rumah duit dah tak ada, suka belanja kat kampung. Itu bukan balik kampung. Balik kampung sebenarnya adalah orang yang dah mati hidup balik kembali ke rumah. Itu betul-betul balik kampung. Baliklah kampung mereka. Akan tetapi orang kampung, walaupun secara logik gini lah, orang ni mati, hidup balik. Sebab memang nak dihidup pun gembira. Tapi kalau dah mati hidup balik, oh takut juga nak hidup dengan dia. Kata Abdullah bin Abbas, walaupun Allah hidupkan mereka, mereka balik dalam keadaan bau mayat ada, tak hilang. Sebab mereka dah mati berapa lama, bau mayat tu baliklah kampung walaupun dah hidup, dah boleh menyawa, melihat, makan minum. Tapi kata Abdullah bin Abbas, bau mayat masih ada. Menyebabkan apa? Menyebabkan orang kampung pun takut nak hidup dengan mereka. Suami balik ke rumah, isteri hidup. Sebab dia duduk dalam kampung, tak keluar. Suami yang keluar tu mati, balik masuk dalam rumah, isteri menggigil-gigil. Bukannya isteri gembira, huri, suami dah balik kampung, suami dah hidup balik. Tidak, semua hidup ketakutan. Macam orang kata, tidur dengan hantu. Mengapa mereka tak takut kalau sekiranya orang yang hidup tadi bau mayat itu ada pada dia? Apa hikmah di sini? Hikmahnya kalau mati je lah, janganlah panggil hidup balik. Itu pasal pada zaman Nabi Isa alaihissalam, mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang mati. Tapi kata ulama, hanya sekadar tunjuk mukjizat. Bila dia dah hidup, lepas tu dia akan mati balik. Tidak hidup dengan seperti mana orang yang sudah hidup. Nabi Isa alaihissalam, dia menghidupkan Sam bin Nuh, ribu-ribu tahun punya orang. Anak Nabi Nuh pun ceritalah apa yang berlaku pada banjir besar. Agar umat Nabi Isa ini dengar ceritanya, kisah yang sebenarnya, bukan cerita yang direka-reka oleh orang Yahudi. Ini cerita sebenarnya. Sam bin Nuh yang cerita. Tapi bila dia selesai cerita, dia kembali ke kuburnya dan dia mati. Lalu dikampus balik. Bukan dia hidup bersama Nabi Isa. Begitu juga tentang mukjizat Nabi Isa. Dia ambilnya tanah, dia uli, jadinya kelawar terbang. Kelawar ni dia terbang waktu malam, hari itu kelawar tu terbang waktu siang. Orang tengok ini kelawar. Tapi bila dah selesai tengok, percaya ini Nabi, ini Rasul, maka kelawar itu kembali jatuh jadi tanah. Ini bukan magic show, ini mukjizat. Hanya saja yang kembali pulih selama-lamanya adalah orang yang sopak disapu dengan tangan Nabi Isa, hilang sopaknya. Orang yang buta daripada lahir disapu dengan tangan Nabi Isa, celik dia. Ini selama-lamanya agar orang ini cerita, ini Nabi, ini Rasul, ini utusan Allah. Sebab kamu boleh tengok kebesaran Allah, mukjizat Nabi ini pada mata aku yang celik. Bukan susah nak cerita dalam nak terima akal. Orang yang celik pada lahir sampai dewasa, hanya sapu dia boleh celik. Contoh kita hari ini lah, tiba-tiba celik. Pak Mat celik ya. Dulu Pak Mat bukan buta. Berapa lama Pak Mat buta? 40 tahun. Celik ya sekarang? Celik. Macam mana boleh celik Pak Mat? Tak tahulah, ada orang sapu mata saya, lepas tu dia pergi mana, tak celik. Kita nak percaya ke tidak cerita dia. Lainlah Pak Mat kata, rupa-rupanya mata saya boleh dirawat. Saya pergi hospital Selayar, dibuat laser. Celik rupanya. Ada seorang tu pula, saya pergi hospital Selayar, belum lagi di laser, celik dulu. Macam mana boleh celik? Banyak anak darah.
Orang nak dara dia tak celak, dia celak kan. Jadi apa maksud di sini? Kita pun dengar cerita begini nak terima ke tidak? Tapi mukjizat punya cerita wajib terima. Kalau di antara kita kata saya tak percaya Nabi Yusuf pakai tangan orang tu dicelik, kafir. Sebab cerita celik mata ni Quran. Maka mengingkari mukjizat dia tu. Itu al-iman, itu berkaitan dengan iman dan akidah Islam. Jadi itulah insya-Allah apa yang saya jawab. Berdasarkan apa juga yang pernah dijawab oleh ulama-ulama kita tentang soalan-soalan yang ditanyakan. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah.